الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua sihat wal afiat. Alhamdulillah, marilah kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah. Allah sudi jemput kita datang ke rumahnya untuk sama-sama mendirikan solat fardu maghrib berjemaah. Kita berdoa dan berharap semoga solat kita diterima oleh Allah. Dan kita ada harapan juga supaya Allah pilih kita berulang kali datang ke rumahnya. Maknanya contohlah lepas habis main syak nanti kita kena ada niat nak datang balik. Niat nak datang solat jemaah lagi. Maka moga-moga esok kita diberi lagi kekuatan dapat lagi datang rumah Allah. Para jemaah yang saya hormati, dalam surah Taha yang saya baca tadi, Allah berfirman dalam ayat kedua, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu wahai Muhammad untuk kamu menjadi susah. Maknanya Quran ini bukan untuk menyusahkan, sebaliknya menyenangkan, memudahkan. Dan juga daripada situ juga asal ayat ini diturunkan sebab ada orang kafir, mereka berkata-kata sama mereka, Tuhan Muhammad, tujuan turunkan Quran sebenarnya nak menyusahkan Muhammad. Maka sebab tu Allah turunkan ayat ni. Allah tak pernah menyusahkan sesiapa pun dengan Quran. Bahkan dengan Quran banyak kemudahan sebenarnya. Quran itu sebenarnya kalau kita baca pun tak adalah susah mana pun. Cuma kita yang bukan lidah Arab ni, kita rasa macam susah lah, rasa je macam susah. Tapi kalau dah dibaca selalu, tak jadi susah mana pun. Sebab Quran itu mukjizat. Satu-satunya mukjizat yang kekal sampai hari kiamat ialah Quran. Maka amat peliklah satu orang Islam, dia tak mahu belajar Quran. Tapi kalau dia tak pandai Quran, itu biasa. Tak pandai biasa. Sekarang ni yang peliknya tak mahu belajar Quran. Dengan alasan apa? Quran ni susah lah, berbelit-belit lidah lah. Ini semua alasan belaka. Maka bukalah Quran, kerana Quran akan memudahkan kita. Jadi bila kita baca Quran, memang kita akan jumpa ayat-ayat huruf-huruf yang susah, sukar untuk disebutkan. Sebab lidah kita bukan lidah Arab. Tapi insya-Allah istiqamah kita baca Quran, selalu ayat yang susah tu pun akan jadi senang. Sebagai contoh, kita selalu baca surah Yasin. Yasin tu punyalah baca selalu, sampai satu ketika kita baca pun tak tengok pun boleh.
Contoh kita baca suratul Mulk, setiap malam baca. Dalam suratul Mulk pun ada ayat yang huruf-huruf yang agak sukar, ada. Macam ayat apa tu? Wa yaqbid. Surah Al-Mulk. Wa yaqbid. Ya qaf ba dot nun. Dia ada sikit belakang dia. Wa yaqbid. Sikit je, jangan lebih. Kalau lebih dia jadi dengung, salah. Dia tujuannya untuk jaga nun tu. Dia sama juga dalam surah Ar-Rahman mana ada. Fi sya'un. Sikit je. Tapi saya nak ceritanya apa, punya selalunya kita baca suratul Mulk pun, walaupun ayat itu susah, dia jadi senang juga. Bahkan ada yang saya perhati, bila saya baca Al-Mulk tu, saya kadang-kadang tengok jemaah belakang. Saja tengok. Ada yang tak tengok pun ada, pejam mata. Hebat. Maknanya apa? Dah boleh baca lah tu, dah lancar. Maknanya apa dia? Kita ni bila benda tu selalu di lidah kita, dia akan jadi senang. Dia akan jadi senang dibaca, tak ada terbelit-belit, tak ada. Jadi Al-Quran bukan untuk menyusahkan. Itu satu. Dibaca selalu, insya-Allah dia jadi senang. Yang kedua, Quran, bila kita baca sebenarnya dia akan beri ketenangan kepada kita. Kalau kita serabut kepala, pening pasal hal kehidupan kita masing-masing, serabut kepala sebabkan masalah rumah tangga sendiri ke, ataupun disebabkan kejiranan ke, sebab kawan-kawan ke, baca Quran. Di sebalik Quran itu Allah akan beri keterangan. Tapi baca dengan niat nak cari redha Allah lah. Maka Allah akan buka pintu hati kita. Jadi Quran bukan untuk menyusahkan. Moga-moga kita semua ini adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran bermakna orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka janganlah kita jauhi Quran itu. Quran ini, dia sebagaimana hadis Nabi beritahu, Al-Quranu hujjatul lak au alik. Quran ini boleh jadi penolong, pembela kita atau pendakwa kepada kita. Di akhirat nanti Quran ini dia boleh bercakap. Sebab kan ada syafaat Quran. Quran akan bela mana-mana hamba Allah. Dengan syafaatnya dia boleh selamatkan masuk dalam api, masuk dalam syurga, selamat daripada api neraka. Dan Quran juga boleh tarik orang itu juga masuk neraka. Dia akan mengadu depan Allah, ya Allah, si fulan ini tak pernah baca aku, ya Allah. Tu kita nak jawab apa tu? Depan Allah ni, Quran ni bercakap kan kita bercakap? Al-Quran tu bercakap sendiri. Maka jangan kita bagi alasan kat dunia ni. Sebab kita masih hidup, masih bernyawa, peluang, bukalah Quran. Tak boleh baca banyak, bacalah sikit. Tak boleh baca sikit, istighfar banyak-banyak. Apa hal tak boleh baca langsung? Moga-moga lah Allah beri taufik kita semua dapat baca Quran. Istiqamah. Paling kurang satu hari dapat baca sebahagian pun jadilah. Tak habis satu muka pun jadilah. Untuk masjid kita setiap subuh baca Quran satu muka. Tapi mungkin ada jemaah kita yang ada amalan di sendiri kat rumah ke baca, tak apa, terpulang. Yang penting ada buka Quran tu setiap hari. Bukan sekali-sekala, setiap hari. Paling teruklah lekeh-lekeh sekali pun, maka bacalah surah yang pendek-pendek di belakang. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, untuk melepas hak tanggungjawab baca Quran. Ini kalau teruk sangat dah ni. Hari tu tah letih macam mana, tah malas macam mana, tah tak boleh baca Quran, maka minima baca 3 surah yang paling belakang sekali. Lewat-lewat sebelum tidur. Takkanlah tak boleh baca. Jadi moga-moga Allah beri taufik kita dapat baca, insya-Allah. Sambung, dan Quran juga dia datang dengan sabar. Sebagaimana dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Surah Al-Insan. Surah Al-Insan biasanya dibaca hari Jumaat, pagi subuh. Cuma hari lain pun boleh baca juga. Dalam surah Al-Insan Allah beritahu apa? Kami turunkan Quran kepadamu wahai Muhammad. Allah beritahu. Kemudian Allah selitkan fasbir. Lepas turun Quran Allah beritahu sabar. Maksudnya memang akan datang ujian daripada Allah. Tetapi ujian tu datang, kita kena bersabar. Sabarlah apa saja yang Allah bagi. Moga-moga kita terus senyum dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita hari ini. Para jemaah yang saya hormati, sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Adabul Mufrad.
Tajuk saya nak baca pada malam ni ialah babu man la yarham la yurham. Man la yarhamu la yurhamu. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin al-Ala'i qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Shaybana an Firas an Atiyah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamu la yurhamu. Tajuk bab hadis ini ialah bab mengenai orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Itu makna yang pertama. Ada makna lain. Jadi saya nak kena sambung lagi satu hadis sebab dia ada kait dengan hadis yang itu juga. Hadis yang seterusnya wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah anna al-A'mashi an Zaid bin Wahb wa Abi Zibyan an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nas atau kama qala. Jadi dua hadis ni dia ada kait mengait antara satu sama lain. Hadis yang pertama saya baca tadi terjemahannya daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang tak menyayangi sesiapa saja termasuk menyayangi binatang, bukan menyayangi manusianya. Kalau dia tak sayang binatang pun termasuk juga dalam hadis ni. La yurham, dia tidak akan disayangi. Ini makna pertama. Makna kedua ialah barang siapa yang tidak menyayangi mana-mana makhluk yang lain, maka dia tidak akan dikurniakan rahmat daripada Allah. Yang ni lebih dekat sebenarnya. Kalau disayangi itu boleh jadi siapa yang menyayangi dia? Orang lain lah, makhluk. Itu pun boleh jadi juga. Kalau kita sayang binatang, binatang kan sayang kita. Orang yang sayang kucing, kucing kan sayang dia. Orang yang sayang burung kan. Mana tahu jemaah sini ada bela burung. Saya tahu ada jemaah kita bela burung. Bela burung tak salah. Dia sayang binatang, maka insya-Allah binatang tu pun akan sayang dia. Bahkan dulu saya pernah cerita satu orang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kisah ni dinukilkan dalam kitab Dalilul Falihin. Diceritakan bahawa Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ni satu sifat dia suka pecahkan roti yang dah keras, hancur-hancurkan, beri makan kepada semut. Dan dia beritahu semut ni ada hak dekat muka bumi Allah ni. Mana sayang binatang tu. Maka insya-Allah orang yang menyayangi orang binatang pun akan disayangi. Itu makna yang saya beritahu tadi. Makna yang kedua ialah Allah tak akan bagi rahmat pada orang tu kalau dia tak reti menyayangi makhluk yang lain. Menyayangi manusia ke, menyayangi anak dia sendiri ke, menyayangi sesiapa lah, maka dia tidak akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama kata hadis ni boleh jadi juga dengan makna doa. Doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa apa dia? Siapa-siapa yang tak mahu menyayangi orang lain, semoga Allah tak memberi rahmat kepada dia. Dia jadi begitu. Lagi teruklah. Yang doa ni siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tak reti menyayangi orang lain, maka semoga dia juga tak disayangi oleh sesiapa pun. Memang betul orang yang keras hati, orang yang jenis penhabaran, biasanya orang tak suka berkawan dengan dia. Kan, orang yang jenis cakap lepas, lidah leza, mulut tak reti tapis, suka menyakitkan hati orang, biasanya orang takkan sayang dengan dia. Sebagaimana dia tak reti menyayangi orang lain, orang pun takkan duduk dengan dia, tak berkenan dengan dia. Nampak je dia, orang akan lari jauh. Hati itu spontan jadi begitu. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat jadi benci. Maka oleh itu para jemaah yang hormati, moga-moga kita terpeliharalah niat kita, hati kita daripada membenci sesiapa pun. Cuma yang Yahudi sekarang ni kita nak benci. Kita benci Zionis. Kena betul kan Zionis, Yahudi Zionis. Sebab Yahudi dia banyak pecahan Yahudi ni asal daripada nama Yahuza. Yahuza ni adalah salah seorang anak Nabi Yaqub alaihi salam. Anak Nabi Yaqub alaihi salam ada 12 orang. Salah seorang daripada 12 orang itu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin dengan Yusuf ni satu mak. Lagi baki itu satu mak yang lain. Ada kan. Nabi Yaqub pun macam mana boleh dapat dua isteri tu pun panjang cerita dia. Dia asalnya dia bergaduh dengan abang dia.
Dia dua beradik. Yakub ada abang, anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq ada dua orang anak lelaki. Saya lupa nama abang dia tu. Yang kedua, Yaqub. Dia ada masalah sikit gaduh dengan abang dia, dia lari. Lari satu tempat, dia jumpa dah satu tempat ni. Dia kahwin di sana. Ringkas ceritanya, dia dapat 12 orang anak. Daripada 12 orang anak tu ada anak yang bernama Yahuda. Yahuda ni lah terkeluar perkataan Yahudi. Yahuda ni selepas berapa keturunan Nabi Yakub tu, selepas itu ada yang jadi pemerintah. Selepas Nabi Yusuf wafat, meninggal dunia, maka ada berlaku selepas tu jumpa Nabi Sulaiman. Selepas Nabi Yusuf tu ada susu galuh, bawah tu lagi Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Lepas Nabi Sulaiman memerintah, wafat, maka anak beranak kepada Nabi Sulaiman ni berebut kuasa. Waktu cerita dia. Salah satunya kuasa itu susu galuh daripada keturunan Yahuda tadi. Yahuda itulah jadi Yahudi. Dan Yahudi tu bocah lagi. Sebab tu Yahudi ada yang tak ngam dengan Yahudi. Sebagaimana kita lihat hari ni. Berapa banyak Yahudi yang ada dalam dunia ini tak sepakat. Ada yang Yahudi tinggal luar daripada Palestin, luar daripada Israel. Ada yang tinggal tempat lain. Di Amerika pun ada, bahkan di Malaysia pun ada. Kita je yang tak tahu. Ada. Di Malaysia pun ada Yahudi. Dan kita kena perlu faham, bukan semua Yahudi itu jahat. Ada juga serpihan sedikit yang baik. Ada. Allah beri hidayat, ia jadi orang Islam. Ada. Tetapi sinonimnya Yahudi ni adalah berperangai tak baik, jahat sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Zaman Nabi Musa alaihi salam, Yahudi ni tak pelik. Ya, Yahudi bukan, jangan kita cakap Yahudi Israel, salah. Salah tu, satu perkataan yang salah perlu diberbetulkan. Bukan semua Yahudi adalah Israel, bukan. Bukan semua Yahudi. Yahudi adalah Bani Israel. Maksudnya anak-anak susu galuh daripada Nabi Yakub AS. Nabi Yakub tadi kan ada 12 orang anak. Jadi bukan semua itu ada jadi Yahudi. Jangan kita kata semua Bani Israel jadi Yahudi. Tidak. Ada sebagai Bani Israel jadi Nasrani, Kristian. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, Yahudi masyhurnya dia adalah orang yang dibenci. Al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi kalau kita nak benci mereka, tak salah. Yahudi, kita benci mereka. Tapi kalau kita boleh berdoa, mohon petunjuk Allah, supaya Allah beri hidayah kepada mereka, pun baik juga. Mana tahu tiba-tiba mereka beriman, tak mustahil bagi Allah. Cuma Yahudi, satu kumpulan manusia yang memang berperangai tak baik sejak zaman Nabi Musa lagi. Hari ni kita jangan pelik kenapa dia orang boleh bunuh Palestin begitu banyak. Anak-anak kecil dibunuh. Jangan pelik, jangan pelik. Zaman mereka dulu, mereka pernah bunuh 70 orang Nabi dalam masa sehari saja. Yang dibunuh Nabi bukan orang biasa. Antara orang yang pernah dibunuh juga oleh mereka ialah Nabi Zakaria alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Cerita Nabi Zakaria tu masyhur. Nabi Zakaria lari, selepas dikejar oleh mereka, Nabi Zakaria masuk dalam sebatang pokok tu terbelah, Nabi Zakaria masuk, tutup. Kemudian tiba-tiba tak macam mana lah, tahu yang Nabi Zakaria tu ada dalam pokok, mereka gergaji daripada atas sampai ke bawah, terbelahlah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria siapa pula? Nabi Zakaria adalah pakcik kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia adik biras kepada keluarga Ali Imran. Kan kita Ali Imran, surah Ali Imran. Pernah dengar kan? Surah Ali Imran. Bukan Al-Imran Ali Imran. Lam tu ada baris bawah. Ali Imran. Ali Imran tu maksud keluarga Imran. Imran tu siapa? Bapa Nabi Musa alaihi salam. Musa bin Imran. Jadi bapa Nabi Musa kahwin dengan satu perempuan yang mana dia adik-beradik dengan isteri Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi kita kena mengenallah kat situ. Maka sebab itu saya cerita tadi, orang Yahudi sanggup bunuh Nabi. Sanggup bunuh Nabi. Maka setakat orang Palestin hari ini benda kecil je bagi mereka.
Memang mereka ni satu keturunan yang sanggup bunuh siapa yang menentang mereka. Ada dalam Quran. Ditanya, dalam Quran ada satu surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi tanya pada mereka, betulkah kamu beriman dengan kitab Taurat, kitab yang ada pada kamu? Mereka jawab, kami hanya beriman dengan apa yang turun kepada kami saja. Yakni kami hanya terima Taurat saja. Okey, tak ada masalah. Kenapa? Soalan kedua datang. Kenapa kamu bunuh nabi-nabi kamu? Dia tak boleh jawab. Kalau betul lah kamu beriman dengan Taurat, patutlah Taurat kan dah beritahu apa arahan, apa larangan. Tapi kenapa bunuh juga nabi-nabi? Jadi begitulah hari ini para jemaah yang saya hormati, orang Yahudi sanggup bunuh sesiapa saja yang tidak sehaluan dengan mereka. Bahkan bagi mereka yang dibunuh tu kecil je. Bunuh budak-budak, biasa, tak ada apa. Budak, berapa orang mati? Baru 100 orang. Tak ada apa. Target banyak lagi. Jadi oleh itu para jemaah jangan pelik. Benda itu dah termaktub sebelum zaman kita lagi. Jadi mereka ni tak ada penyayang, tak ada sifat menyayangi. Maka oleh itu mereka juga tak disayangi. Orang tak sayang pun dengan orang Yahudi. Bahkan orang makin benci. Bahkan yang benci Yahudi pun bukan orang Islam yang benci juga orang kafir pun benci orang Yahudi. Orang Rusia pun benci Yahudi. Dulu zaman mereka dulu dihalau tentera Jerman kan, orang Jerman bunuh mereka beramai-ramai. Jadi orang mereka ni dibenci daripada zaman dulu, dibenci sampailah ke hari ni mereka akan dibenci. Jadi oleh itu para jemaah semati, dan mereka ni hanya bermuka-muka kalau berbaik. Contoh macam sekarang ni, mereka baik dengan, kita kata dengan Barat, Amerika, bermuka-muka sahaja. Bila mereka dah dapat pengaruh, dapat kuasa, yang menjadi kawan baik tu mereka akan pijak. Ini perangai orang Yahudi. Moga-moga Allah pelihara kita. Jadi daripada hadis ini juga kita boleh faham, menyayangilah kita siapa sahaja di hadapan kita. Siapa sahaja orang depan kita, kena sayang semua orang. Dan termasuk orang yang kita kena sayang adalah orang bukan Islam juga. Bukan orang Islam saja kita sayang, orang kafir pun kita kena sayang. Binatang ke, hamba ke. Jadi bila kita sebut bagi sayang tu, menyayangi itu macam mana? Maka cara yang bagi sayang, sebagaimana Nabi pernah sebut dalam hadis lain, kaedah nak berkasih sayang antara satu sama lain, pertama, sebarkan salam. Sama orang Islam kena sebarkan salam. Tanda kita sayang orang lain, bagi salam. Berapa ramai hari ni kita jumpa, kita tak bagi salam. Betul tak? Kita buat tak tahu je. Susah nak sebut Assalamualaikum. Nak sebut tu, nak keluar dari lidah. Kalau kita jenis orang yang suka nak bagi salam, sukarlah kita nak disayangi oleh sesiapa. Yang kedua, kena rajin bagi makan. Masuk bagi makan ni tak semestinya buat kenduri. Sikit-sikit tiap minggu dia je buat tahlil. Bukan begitu ya. Masuk bagi makan ni boleh jadi dengan dia bawa makan sikit ke, letak kat masjid, dia bagi kat orang siapa-siapa boleh ambil. Ataupun dia pergi belanja kedai makan, pergi kedai kopi, jom, kena jap, dia tolong bayar. Itu pun salah satu menyebarkan kasih sayang. Kadang-kadang kita masak, bagi jiran sikit-sikit pun kira juga menyebarkan kasih sayang. Jadi macam-macam cara. Bagi binatang makan pun sama ke? Orang suka bagi makan kucing. Ini semua cara menyebarkan kasih sayang. Bagi minum, ataupun dia meringankan beban. Tak kira lah beban tu orang lain, pekerja bawah dia, janganlah buat bagi kerja yang susah-susah. Ini semua termasuk dalam cara macam mana nak sebarkan kasih sayang kita kepada orang lain. Dan ada yang lebih halus lagi, ada ulama kata, antara tanda orang tu tak menyayangi, dia tidak ada sifat penyayang, dia tidak sayang diri dia sendiri, dengan dia melakukan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, man la yarhamun nafsahu bimtisali awamirillahi wajtinabi nawahihi la yarhamuhullahu. Barang siapa yang tak menyayangi dirinya dengan melakukan perkara yang mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, maka Allah pun tak akan sayang dia. Sayang Allah maksudnya Allah tak bagi rahmat. Ini dalam ni bab kena hati-hati ya. Bila sebut sayang, kalau sayang tu datang daripada Allah, maknanya bukanlah sayang macam mana kita sayang manusia. Sayang kita kepada manusia tu sifat makhluk. Allah tidak boleh bersifat dengan sifat makhluk. Maka bila dia dengan Allah, maksudnya rahmat. Bila sebut rahmat, mana ada manusia bagi rahmat? Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, dalam hadis yang kedua saya berbaca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah tidak akan merahmati orang yang tidak menyayangi manusia yang lain. Sama macam hadis yang lain tadi. Cuma dalam hadis ni, dia terbalik. Yang pertama tadi, barang siapa tak menyayangi, maka dia tidak dirahmati. Yang kedua, Allah tak akan merahmati orang yang tak reti menyayangi orang lain. Perawi hadis yang kedua ni namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Satu orang sahabat yang masuk Islam lambat, tahun 10 Hijrah. Tapi kelebihan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini ialah sejak dia masuk Islam, beliau Jarir beritahu, ini tanda hadis tu kasih sayang tu ada antara Nabi dengan dia. Nabi juga tunjuk dalam hadis. Sebagai contoh, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bila dia masuk Islam, dia ada sebut dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah rahmatullahi alaih, beliau beritahu, ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Kata Jarir bin Abdullah, semenjak aku masuk Islam, Nabi tak pernah menghalang aku di hadapannya. Maksudnya kalau aku Nabi depan, tak ada orang tengah-tengah, aku direct dengan Nabi semenjak aku masuk Islam. Kita kena ingat Sayyidina Jarir bin Abdullah masuk Islam tahun 11 Hijrah. Tahun 10 Hijrah. Nabi wafat 11 Hijrah. Tarikh tu kena ingat. Nabi wafat 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Sayyidina Jarir masuk Islam 10 Hijrah. Jadi Jarir kata semenjak dia masuk Islam, Nabi tak pernah halang aku bila aku duduk depan Nabi. Maknanya aku nampak terus Nabi, tak ada halangan. Dan dia kata tak pernah Nabi tengok aku melainkan Nabi pasti tersenyum. Ini salah satu tanda sayang. Sayangnya kita dengan orang lain, kita mudah tersenyum. Senyumlah dengan kawan-kawan kita apa nak erat. Jangan kita pula perli orang kita senyum ada makna ni. Tak payah. Eloklah dia senyum. Senyumlah selalu. Sebab Nabi tunjukkan akhlak Nabi kepada Jarir yang baru masuk Islam. Nabi sentiasa senyum kepada dia. Dan ramai sahabat puji Sayyidina Jarir ni sebab dia disayangi oleh Nabi SAW juga. Dan Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kalam di sini Sayyidina Ali, bukan Nabi kata, Sayyidina Ali kata, Jarir ni juga adalah keluarga kami. Sampai begitu sekali. Jadi rapat, padahal dia bukan keluarga Nabi, orang luar. Cuma sifat dia punya begitu baik, dia mesra dengan keluarga Nabi SAW. Kelebihan Sayyidina Jarir bin Abdullah juga, dia ini handsome, jamilus surah, handsome, sehingga kan Sayyidina Umar pernah puji beliau. Dia kata Jarir bin Abdullah ini adalah Yusuf untuk umat ini. Kan Nabi Yusuf kan handsome Nabi Yusuf kita tengok dalam Quran. Bila ada Zulaikha yang tertarik dengan Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf mula menonjol handsome dia bila dia sudah sampai satu tahap remaja masuk dewasa. Ayat surah Yusuf boleh baca, walamma balagha ashuddahu. Ayat tu dah tunjuk Nabi Yusuf dah dewasa besar. Dah besar baru terpancar dia punya handsome. Bila dia handsome, barulah cerita dia dengan Zulaikha tu. Kemudian bila selesai dengan Zulaikha, wanita-wanita bangsawan di bandar Mesir pun sama juga tergoda dengan Nabi Yusuf AS. Maka Sayyidina Umar beritahu dalam hadis, rupa Sayyidina Jarir ni adalah ibarat seperti Nabi Yusuf AS. Handsome sangat-sangat. Bukan handsome sikit, handsome sangat-sangat. Rasanya tak ada lagi orang lelaki di zaman kita handsome sangat-sangat. Ada ke? Kita tengok lelaki tu kita kata handsome betul, tak ada lagi, betul tak? Tak ada. Zaman kita ni susah nak jumpa orang macam tu. Jadi oleh itu kenapa nak sedih kalau muka kita tak handsome? Betul tak? Kenapa nak sedih muka kita tak handsome? Jangan pelik. Sebab satu lagi kelebihan, doalah semua kita masuk syurga. Supaya apa? Sebab ahli syurga semua handsome macam Nabi Yusuf AS. Cuma jangan tanya pula, Ustaz, kalau semua muka Nabi Yusuf macam mana nak kenal pula? Sudah. Adalah cara dia macam mana kita nak kenal salah satu sama lain. Bukanlah maksudnya handsome Nabi seperti Nabi Yusuf, semua muka Nabi Yusuf. Habis semua kalau muka Nabi Yusuf, siapa pula jadi Nabi Yusuf? Jangan salah faham handsome macam. Maknanya handsome betul lah dalam syurga Allah. Para jemaah yang saya hormati, dalam hadis yang sama juga ada peringatan kepada kita semua bahawa dengan rahmat Allah yang sedikit ini,
Rahmat Allah ni dia Allah turun sikit je, Allah tak turun banyak pun dekat dunia ni. Allah simpan dekat akhirat. Tapi dengan rahmat hari ni kita dapat Islam. Ini pun tanda rahmat Allah. Dan tanda rahmat Allah juga Sa'id bin Musayyab radhiyallahu rahmatullahi alaih, seorang ulama tabi'in. Saya pernah cerita pasal beliau. Sa'id bin Musayyab ni siapa? Satu orang sahabat, satu orang tabi'in yang semayang jemaah 40 tahun tak pernah tinggal. Selama 40 tahun semayang jemaah tak pernah tinggal, dan selama 30 tahun tak pernah beliau berada di luar masjid ketika azan dilaungkan. Azan berkumandang, 30 tahun sudah ada dalam masjid. Sudah ada dalam masjid. Moga-moga kita tak boleh amal banyak-banyak tahun macam tu. Paling kurang baki umur kita ni, baki. Kita rasa tak tahu lah berapa tahun lagi hidup. Baki tu, ya Allah bagilah aku taufik jaga semayang jemaah. Amal tak banyak tak apa, yang penting jaga semayang jemaah tu dulu. Perlahan-lahan lah kita tambah solat sunat tu sikit-sikit. Jemaah tu pun dah cukup fadilat sangat besar. Kalau orang tanya antara buat solat qadha dengan solat sunat, mana patut dahulukan? Jawapannya solat qadha, sebab solat qadha tu wajib. Dan dia adalah hutang. Bila hutang wajib bayar. Cuma tak salah dia buat solat sunat, tak salah. Tapi solat qadha itu patut diutamakan. Bila solat tu patut utama, kita kena ingat solat fardu 70 kali ganda lebih tinggi daripada solat sunat. Maka kalau kita buat solat sunat banyak mana pun, kalau solat qadha banyak hutang, lebih baik buat apa kita sibuk benda yang sunat kalau hutang masih banyak lagi. Contoh macam orang sibuk dengan sedekah, hutang member tak pernah bayar lagi pun. Macam mana tu? Hutang tu tak hutang sampai mati dikira hutang. Maka sebab tu solat qadha dahulukan bagi mereka yang ada tinggal solat qadha. Dan kata Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, saya nak nukilkan apa dia. Beliau pernah berkata semasa hidup beliau. Ada orang tanya beliau, kenapa tuan tak pergi sembahyang berjemaah? Ketika zaman beliau masa tu ada zaman peperangan lah, zaman perang. Jadi dia ambil pendekatan, dia tak nak dekat dengan mereka ni, orang-orang yang macam tu. Maka orang tanya kenapa dulu tuan punyalah jaga. Dia kata cukuplah rahmat Allah. Allah turun kepada kita dengan Allah bagi kita nampak siapa yang buat maksiat kepada Allah. Salah satu tanda kita boleh kenal orang tu jahat, itu juga adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ialah ada orang yang bermuka-muka menyamar. Dia macam wara, pakai jubah ke serban. Contoh. Tiba-tiba dengan rahmat Allah, kata Sa'id bin Musayyab, kita boleh kenal siapa dia ni. Rupanya dia ni bukan orang Islam pun, contoh. Kafir zindik, menyamar nak rosakkan Islam. Jadi dengan itu pun juga tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dengar azan dulu. Para jemaah yang saya hormati, saya nukilkan kalam Sa'id bin Musayyab tadi. Maksudnya ialah dengan rahmat Allah juga kadang-kadang kita boleh kenal seseorang itu. Jadi Allah akan rapatkan kita dengan orang tu. Kalau dia ni sesuai ke tidak buat kawan. Dia ni sesuai tak jadi sahabat kita. Kerana ada orang yang bermuka-muka. Dia ada niat yang lain. Dia rapat dengan kita, rupanya ada niat yang tak baik. Maka dengan rahmat Allah, Allah juga boleh bongkar siapa orang tersebut. Kita tak boleh nak buat apa, sebab kita tak tahu, itu bukan kerja kita. Kita serah je pada Allah. Tapi kita tu jangan lupa menyayangi orang lain. Semoga dengan sifat sayangnya kita dengan orang lain tu, Allah pelihara kita daripada dengkinya manusia, orang jahat yang tak puas hati dengan kita. Moga-moga jadi macam tu. Sebab kalau orang nak dengki dengan kita, memang ada je orang nak dengki dengan kita. Kalau ada orang tak puas hati dengan kita, kita bukan boleh halang, bukan boleh ubah hati dia nak tiba-tiba nak puas hati dia, tak boleh. Sebab kita ni makhluk Allah. Allah dah atur kita punya jalan cerita, kita akan ada orang dengki dengan kita. Cuma saya beritahu kaedah dia, kita tu jangan berhenti menyayangi orang lain. Teruslah menyayangi. Mana tahu sebab sukanya kita sayang orang lain tu, Allah jadikan makhluk lain ni pembenteng bagi kita daripada dianiaya oleh sesiapa. Para jemaah yang saya hormati juga, antara tanda sayang, sebagaimana ada pernah berlaku zaman Nabi SAW, ada satu orang lelaki namanya Imran bin Hisin. Bukan Imran, Huyainah bin Hisin. Dia ni sahabat Nabi SAW, tapi dia ni orang Arab Badui. Arab Badui saya dah beritahu sifatnya kasar, tak reti beradab. Kadang-kadang cara bercakap tu pun tak bertapis, melepas cakap.
Jadi Uyainah bin Hisin ni, dia sahabat Nabi lah. Cerita dia ada panjang, tapi saya tak nak cerita pasal dia. Cerita pasal dia dengan Nabi. Jadi Uyainah bin Hisin ni tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Rasulullah ni cium anak Nabi, cium cucu dia, iaitu Hasan dan Husain. Maka dia tanya kepada, ya Rasulullah, tuan cium anak-anak ke? Maka si Uyainah bin Hisin kata, kami tak pernah cium pun. Maka Rasulullah beritahu, awa amliku in kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah. Apa aku boleh buat kalau Allah sudah mencabut rahmah daripada hatimu? Maksudnya hadis nak beritahu kepada kita, tanda sayang juga adalah cium anak-anak kita, cium cucu kita, cicit kita. Cium tu juga salah satu tanda sayang. Bukanlah ada orang terlampau nak jaga, tak boleh, aku kena tegas, anak kena tegas, langsung tak cium. Tak boleh. Ada masa-masa cium lah, cium dahi mereka. Kalau anak tu kecil, cium pipi mereka. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, cium tu juga lambang kasih sayang. Sebab Nabi buat. Begitu juga ada Sayyidina Umar pun pernah buat. Sayyidina Umar pun pernah ditanya oleh seorang lelaki juga, Tuan Khalifah, kenapa Tuan cium budak-budak? Tuan tak malu, tak malu ke? Kalau orang tengok macam mana? Dia kata, saya tu kalau saya jadi tempat Tuan jadi Khalifah, saya pun takkan cium anak-anak. Dia jawab macam tu. Maka Sayyidina Umar kata, dalam hadis tu Sayyidina Umar minta dia bersumpah, Allah, betul ke demi Allah? Dia kata, betul, saya tak pernah cium pun anak saya. Maka Sayyidina Umar sama, dia cakap apa yang Nabi cakap. Apa aku boleh buat kalau Allah sudah cabut rahmah daripada hati engkau? Hanya saja Allah merahmati orang yang ada sifat penyayang. Jadi oleh itu para jemaah semati, hadis ini kesimpulannya adalah teruslah berkasih sayang antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi dia adalah keluarga kita, lagi lah patut kita sayang. Cuma sayang daripada Allah, saya beritahu tadi, maknanya rahmat. Dan ada juga maknanya Allah beri nikmat, Allah beri kebaikan yang banyak, Allah beri kebahagiaan, Allah beri ketenangan. Ini semua datang daripada Allah. Ibaratnya seperti raja. Bila raja tu dia sayang pada rakyat dia, dia buat apa dengan rakyat dia? Dia akan layan baiklah rakyat dia, bagilah apa-apa yang patut bagi rakyat dia, banyak kemewahan ke, bagi kesenangan ke, bila raja dah sayang rakyat. Begitulah ibaratnya Allah dengan hambanya. Kalau Allah dah sayang kita, apa kita minta semua Allah boleh bagi. Tapi kalau Allah tak sayang kita, buatlah semayang banyak mana pun, kadang-kadang Allah tak terima doa kita. Puncanya, boleh jadi kita tu hati keras, tak menyayangi orang lain. Mungkin dia bergaduh dengan laki bini ke, kesan dia bergaduh tu Allah tak terima doa dia ke, dia marah maki hamun anak dia benci dengan anak dia sendiri ke, atau dia benci dengan jiran, asyik bergaduh dengan jiran je, mana tahu. Maka semua ini adalah penyebab yang mana Allah takkan turun rahmat kepada kita semua. Moga-moga hati kita ni jadi hati yang lemah lembut. Lemah lembut ni maksudnya bukanlah orang cakap apa kita diam je, bukan. Ada masa-masa kena bersuara juga ya. Maksudnya ialah hati kita tu, kita jenis penyabar orangnya. Penyabar lain. Ada orang yang lurus bendul lain. Tak sama. Penyabar itu dia boleh marah, tapi dia tak marah. Dan orang yang tak ditahan marah ni dah dia panggil orang yang penyayang, yang ada sifat rahmah. Jadi oleh itu para jemaah semati, moga-moga hati kita ni semua yang suka menyayangi orang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nanti akan datang hujung hadis. Saya tak sempat nak baca, mungkin lama lagi lah kot kuliahnya. Kalau kita bersayang, menyayangi berpada-pada. Jangan melampau menyayangi. Kalau sayang makhluk, sayang isteri ke, sayang anak ke, berpada-pada. Dan kalau nak benci pun, benci berpada-pada. Sebab apa? Boleh jadi orang yang kita sayang melampau tu, satu hari kita akan benci dia. Begitu juga orang yang kita benci melampau tu, satu hari kita akan sayang dia. Kan malu nanti. Dulu puji melambung, dialah kekasihku dunia akhirat. Kalau dia berada di atas puncak bukit, aku sanggup mendaki gunung yang tinggi. Contoh kan, lampau cinta, melampau-lampau cinta. Tapi bila dah sampai satu masa bergaduh, tengok. Dia punya perkataan tu dah jadi terbalik dah. Dalam banyak-banyak manusia yang paling benci, engkau lah aku paling benci. Jadi dia akan jadi terbalik. Maka sebab tu pesanan apa dia? Sayang berpada-pada, benci berpada-pada. Kalau kita tak puas hati orang tu, jangan melampau sangat. Jangan terlampau hati tu. Asal tengok tak puas hati, asal tengok tak puas hati. Tak boleh. Kita akan jadi hidup tak tenang. Dan yang takut lagi, satu hari pula kita sayang dia. Sudah. Tu lagi lah, dulu punyalah benci. Hari ni dia duduk bersama dengan orang itu.
Wallahu alam. Jadi saya cukuplah sampai situ para jemaah. Semoga Allah beri taufik kita dapat amal apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa doalah untuk saudara Islam kita di Palestin. Moga-moga Allah bantu mereka selalu di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la takhsha'u min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته